Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang mulia ini dapat lagi kita bersama untuk kita sambung perbahasan kita berkaitan dengan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana kita masih lagi berada dalam bab zikir pagi dan petang. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab beliau, yakni Al-Azkar, wa ruwina fi kitab At-Tirmidzi an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Sunan At-Tirmidzi daripada Thauban radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allah ta'ala ay yurdiyahu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yumsi, sesiapa yang mengucapkan ketika waktu petang, yaitu dengan ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, yang bermaksud aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka kata Nabi, kana haqqan 'ala Allah ta'ala ayyurdiyahu, maka menjadi hak ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meredainya, yakni meredai orang yang mengucapkan zikir tersebut ataupun lafaz doa tersebut. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, lafaz zikir yang kita ambil daripada kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi pada pagi ini ialah ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan fadilatnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala meredainya. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fi isnadihi Sa'id ibn al-Mirzan Abu Sa'ad al-Baqqal maula Hudzaifah ibn al-Yaman wa huwa dha'ifun bi ittifaqil huffaz. وقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه فلعله صح عنده من طريق آخر. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi, dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Sa'id ibn al-Mirzan, yaitu Abu Sa'ad al-Baqqal al-Kufi maula al-Hudzaifah ibn al-Yaman, dan beliau ini, yaitu Sa'id ibn al-Mirzan Abu Sa'ad al-Baqqal ini, beliau, kata Imam An-Nawawi, dinilai dhaif menurut kesepakatan para ahli huffaz. Menurut kesepakatan para ahli huffaz. Cuma perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan kesepakatan para ahli huffaz tentang kedhaifan, yaitu Sa'id ibn al-Mirzan ini,
kata Syekh Shu'aib An-Arnaud, mereka tidak bersepakat tentang kedhaifannya, akan tetapi yang mendhaifkannya adalah majoriti di kalangan para ahli hufaz. Ia ni bukan ijma' ataupun bukan semua orang, tetapi majoriti. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, Imam At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih lagi gharib, yakni berdasarkan sanad ini. Cuma barangkali, kata Imam An-Nawawi, barangkali hadis ini dinilai sahih oleh Imam At-Tirmizi melalui sanad periwayatan yang lain, ya. Kemudian kata Imam An-Nawawi lagi, wa qad rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi asanidin jayyidah an rajulin khadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi lafdhi fa thabata aslul hadis walillahil hamd. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang baik, dengan sanad yang jayyid, iaitu melalui seorang lelaki yang pernah memberi khidmat ataupun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang sama, yang sama. Maka kata Imam An-Nawawi, dengan demikian terbuktilah bahawa hadis ini sabit. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Jadi Imam An-Nawawi menegaskan bahawa hadis ini sabit berdasarkan riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i dengan sanad yang lain. Kemudian beliau kata lagi, wa qad rawahu al-Hafiz Abu Abdullah fil Mustadrak ala Sahihain wa qala hadithun sahihul isnad. Ya, maksudnya Al-Hafiz Abu Abdullah, iaitu Al-Hafiz Abu Abdullah dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain meriwayatkan juga hadis ini dengan mengatakan bahawa hadis ini sanadnya adalah sahih. Dalam kata Imam An-Nawawi lagi menghuraikan berkaitan dengan hadis ini, dalam riwayat Imam Abu Daud dan juga lain-lain menyebut wa bi Muhammadir Rasula. Ya, berbeza, ada lafaz yang berbeza, iaitu dalam lafaz yang beliau kemukakan yang pertama iaitu wa bi Muhammadin Nabiyya. Tetapi dalam riwayat Imam Abu Daud dan lain-lain, kata Imam An-Nawawi, dengan lafaz berbeza, iaitu wa bi Muhammadir Rasula. Ya, adapun riwayat Imam At-Tirmizi menyebut dengan perkataan Nabi, ya, wa bi Muhammadin Nabiyya. Maka kata Imam An-Nawawi, oleh sebab itu seseorang lebih boleh mengucapkan, menggabungkan antara dua ucapan ataupun dua lafaz tersebut, iaitu mengucapkan Nabiyya wa Rasula. Ya, wa bi Muhammadir Rasula wa Nabiyya, ataupun wa bi Muhammadin Nabiyya wa Rasula, sebagai nabi dan rasul. Kata Imam An-Nawawi, seandainya dia hanya mengucapkan salah satu darinya, iaitu sama ada Nabiyya ataupun Rasula, pun sudah memadai dan bererti dia telah mengamalkan dengan hadis Nabi SAW. Kesimpulannya, apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, iaitu yang pertama, hadis yang dikemukakan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Abi Daud, ya, adalah hadis yang sahih, walaupun ada sebahagian para ulama mempertikaikan ataupun mendhaifkan seorang perawi yang bernama Sa'id ibn Al-Mirzan Abul Baqqal tadi ni, walaupun kebanyakan para ulama mendhaifkan beliau. Tetapi ada dalam sanad-sanad yang lain, antaranya yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dan juga An-Nasa'i dan juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, mengatakan sanad hadis itu sahih, ya, daripada jalur yang lain. Yang kedua, riwayatnya ada perbezaan sedikit berkaitan dengan ucapan ataupun kalimah wa bi nabiyyan wa bi Muhammadin nabiyyan dan wa bi Muhammadin rasulan. Maka Imam An-Nawawi mengatakan, kalau seeloknya seseorang itu mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, yakni menggabungkan dua lafaz tersebut, itu lebih baik. Dan kalau seseorang dia mengucapkan salah satu lafaznya, sama ada raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya pun boleh, ataupun wa bi Muhammadin rasula pun boleh. Kedua-duanya itu telah membadai dan dianggap sebagai orang itu telah beramal dengan sunnah Nabi SAW. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, cuma dalam hadis ini Imam An-Nawawi menyebut lafaz Imam At-Tirmizi, yang mana Nabi hanya menyebutkan sesiapa yang mengucapkannya pada waktu petang. Adapun dalam riwayat Ibn Majah dan An-Nasa'i,
dengan lafaz yang lain, iaitu Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim au insanin au abdin yaqulu hina yumsi wa hina yusbih." Ya, tidak ada seorang muslim ataupun seorang insan ataupun seorang hamba yang dia mengucapkan pada waktu petang dan juga pada waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya illa kana haqqan 'ala Allahi ay yurdiyahu yaumal qiyamah. Maksudnya, kata Nabi, tidaklah mana-mana muslim ataupun mana-mana insan ataupun mana-mana hamba yang mengucapkan pada waktu petang dan juga pada waktu pagi ucapan raditu billahi rabba, aku redha kepada Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, Islam sebagai agama, wabi muhammadin nabiyya, Muhammad sebagai nabi, illa kana haqqan 'ala Allahi ay yurdihu yaumal qiyamah, melainkan menjadi hak ke atas Allah Subhanahu wa taala untuk meredainya pada hari kiamat. Lafaz ini adalah, ya, ada sebut pagi dan petang, ada sebut ataupun petang dan juga pagi. Adapun lafaz Imam At-Tirmizi yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi hanya sebut pada waktu petang. Jadi berdasarkan riwayat ini kita boleh amalkan dua-dualah, pagi pun kita boleh baca, petang pun kita boleh baca, iaitu pada waktu pagi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula pun kita ucap, dan petang pun kita boleh ucap. Maka fadilatnya Allah Subhanahu wa taala meridai kita pada hari kiamat nanti. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Ucapan ataupun lafaz raditu billahi rabba yang kita terjemah tadi sebagai aku redha ataupun rela Allah sebagai Tuhanku, ya, Tuhanku. Maksudnya, kata Syekh Sa'id Al-Wahhab Al-Qahtani, beliau menyebut, Syekh Sa'id ibn Wahhab Al-Qahtani menyebut, iaitu maksudnya aku berpuas hati dengannya, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala, dan cukup dengannya. Maksudnya, dan aku tidak perlu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku redha terhadap segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukku, sama ada baik ataupun buruk dari segi hukum syarak ataupun ketentuan bersifat duniawi. Semuanya itu redha dan rela menerimanya dengan hati yang terbuka. Itu yang dimaksudkan dengan raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan. Kata Syekh Sa'id lagi, ya, maksudnya maka tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Bila kita kata raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan, maksudnya aku tak akan sembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Aku redha bahawa Allah itulah sebagai Tuhan pencipta, pentadbir, pengurus, dan dialah Tuhan yang layak disembah. Itu yang dimaksudkan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyebut tentang husnul khuluq ma'allah, ya, dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi mengata, amma husnul khuluq ma'allahi fahuwa ar-ridha bihukmihi syar'an wa qadran wa talaqqi dhalika bil insyirahi wa adam at-tadajjur wa adam al-asa wal hazan, fa idza qaddara Allahu 'ala al-muslimi syai'an yukrihuhu radiya bidzalika wastaslama wa sabara wa qala bilisanihi wa qalbihi raditu billahi rabba, wa idza hakama Allahu alaihi bihukmin syar'i radiya wastaslama wa anqada li syari'atillahi azza wa jalla bi sadrin munsyarihin wa nafsin mutmainnah, fa hadza husnul khuluqi ma'allahi azza wa jalla. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, adapun berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah meredai dengan hukum hakam syarak yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ataupun hukum hakam ataupun ketetapan dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dia tentukan, serta menerima semua itu dengan hati terbuka, tanpa rasa terbeban, tanpa rasa kecewa, tanpa rasa kata membosankan, dan tidak. Itu maksudnya redha dan menerima apa sahaja, sama ada hukum syar'i ataupun hukum qadari. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas seorang muslim sesuatu yang dia tidak suka, maka ia redha menerimanya penuh dengan kesabaran,
serta dia mengucapkan dengan lisan dan hatinya dengan ucapan raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku. Maksudnya ucap dengan lisan dan hati, ya, dengan penuh penghayatan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum syarak, dia redha menerimanya dengan, yakni dengan melaksanakan syariat Allah tersebut dengan hati yang terbuka dan jiwa yang tenang. Itulah yang dimaksudkan dengan kita sebut raditu billahi rabba. Bila Allah Subhanahu wa taala putuskan sesuatu ketetapan, sama ada dari segi hukum syarak, Allah perintahkan melakukan ibadah, kita buat ibadah. Allah Subhanahu wa taala larang kita daripada perkara ni, kita tinggalkan. Itu dari segi hukum syarak. Demikian juga dari segi hukum takdiri, ya, ataupun qadari. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah tentukan sesuatu perkara yang tidak kita sukai, maka kita terimanya dengan penuh kesabaran dan sentiasa mengucapkan raditu billahi rabba, ya, aku redha dan aku rela bahawa ini semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka aku redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala puji ataupun Allah menegaskan tentang sifat orang yang beriman yang sejati, sama ada lelaki dan perempuan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36 Allah menyebut, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Maksudnya, dan tidaklah harus ataupun tidak patut bagi orang-orang yang beriman, lelaki ataupun wanita, lelaki dan perempuan, tidak patut bagi orang yang beriman ni, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan keputusan mengenai suatu perkara, maka tidak patut bagi mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas, nyata. Ya, surah Al-Ahzab ayat 36. Jadi ini sifat orang yang beriman, apabila Allah telah memutuskan, maka dia raditu billahi rabba, dia redha bahawa Allah itu adalah Tuhannya yang menentukan segala sesuatu. Kemudian ucapan ataupun lafaz wabil islami dina, Islam adalah agamaku ataupun Islam sebagai agamaku. Yakni maksudnya aku redha Islam sebagai agamaku. Aku tidak akan meniti jalan selain Islam dan aku tidak menempuhi jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dan ataupun dikurangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agamamu untuk kamu dan aku cukupkan nikmatku ke atasmu dan aku redha Islam itu sebagai agamamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala redha Islam sebagai agama kita, maka kita juga kena ucap raditu bil islami dina, aku juga redha Islam itu sebagai agamaku, yang mana kita mesti berusaha untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak syarak, sesuai dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam yang sempurna, yang kita akui bahawa kita redha Islam itu sebagai agama kita. Malangnya apabila kita mengakui ataupun bersaksi bahawa kita adalah Muslim, tetapi banyak perkara yang kita jauh daripada garis panduan agama, maka perlu kita muhasabah dan perlu kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, yang kita katakan tadi, raditu bil islami dina, ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina, aku redha Islam itu sebagai agamaku. Maka kita kena cari, kena belajar bagaimanakah Islam suruh kita bermuamalah dengan orang lain, bagaimanakah Islam suruh kita berinteraksi dengan apabila kita berhadapan dengan sesuatu musibah ataupun sesuatu perkara yang kita tidak sukai, bagaimana kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak berjual beli berniaga sesuai dengan tuntutan dan garis panduan yang digariskan oleh agama Islam yang mulia lagi sempurna ini. Itu maksud raditu bil islami dina, aku redha bahawa Islam itu sebagai agamaku. Dan paling utama ialah yang dimaksudkan raditu bil islami dina itu, Islam yang terasnya adalah bertunjangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berakarkan tauhid yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bebas dari segala bentuk kesyirikan. Itu maksud Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya,
Ucapan wa bi Muhammadin nabiyya, maksudnya dan Muhammad sebagai nabi, dan kita dah sebut dah tadi, Imam An-Nawawi telah jelaskan, boleh kita sebut wa bi Muhammadir rasula, boleh, ataupun gabung dua-dua, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula pun boleh juga. Maksudnya aku redha Muhammad sebagai nabi ataupun sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku dan kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Kata para ulama, iaitu ay bi jami'i ma ursila bihi wa ballaghahu ilaina minal umuri al-i'tiqadiyah wa ghairiha. Yani aku terima bahawa apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disampaikan kepada kita semua itu, sama ada dari segi dalam urusan akidah ataupun selainnya, ibadah ke, akhlak ke, semuanya kita terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk syarat yang kedua daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, iaitu Muhammad sebagai utusan Allah, yakni kita beriman kepadanya, apa sahaja yang dia bawa, baginda sallallahu alaihi wasallam bawa, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dan apa sahaja yang baginda perintahkan supaya kita beramal dengannya, maka kita ikut. Itu maksud kita redha Muhammad sebagai rasul dan juga nabi, ya. Itu yang dimaksudkan dengan kita redha sebagai Muhammad sebagai rasul dan juga nabi. Kemudian bila seseorang itu telah merealisasikan ucapan ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, apa dia dapat? Dia redha Allah sebagai Tuhan dia. Dia redha Islam sebagai agama dia. Dia redha sebagai Muhammad sebagai rasul dan juga nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian makhluk ni, bahkan untuk rahmat sekalian alam ni. Maka apa dia dapat? Fadilatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana haqqan 'ala Allahi ay yurdiyahu. Maka menjadi hak bagi Allah untuk meredainya. Maksudnya bahawa Allah telah mewajibkan ke atas dirinya untuk memberikan keredaan kepada orang yang mengucap ucapan tersebut, ya. Jadi maksud di sini wajiban 'ala Allah ay wujubun tafaddul aw wa'dan aw ihsan. Ini kewajipan Allah di sini iaitu kewajipan sebagai kurniaan ataupun janji Allah ataupun ihsan. Kerana bukan maksud wajib ni mengilzamkan ataupun mentaklifkan, membebankan Allah Subhanahu wa taala mesti melakukannya. Tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sama ada Allah laksanakan janjinya ataupun ihsan kepada hambanya. Kerana tak ada sesuatu pun yang boleh mewajibkan ke atas Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah Tuhan yang maha berkuasa atas segalanya. Jadi maksudnya kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada para hambanya itu ialah sebagai ihsan ataupun sebagai janjinya kepada hambanya, bahawa sesiapa yang mengucapkan lafaz tersebut, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, maka Allah Subhanahu wa taala meredainya pada hari kiamat. Kalau Allah Subhanahu wa taala redakan ke atasnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala maka seorang hamba itu akan berjayalah di dunia dan juga di akhirat. Kalau Allah redha di dunia, berjaya di dunia. Allah redha di akhirat, berjaya di akhirat. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk membaca zikir ini pada waktu pagi dan juga petang, supaya kita mendapat faedah yang sangat besar, ya, mendapat keuntungan, iaitu dengan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Jadi sama-sama kita amalkan. Mudah, zikir yang mudah, tak sampai 1 minit pun kita ucap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dalam doa ini juga ada juga tentang hadis yang lain tentang fadilat menyahut seruan azan, ya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, yang bermaksud sesiapa yang mendengar muazzin mengucapkannya, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kata Nabi, wajabat lahul jannah, wajib bagi dia syurga. Maknanya kalau dia sebut itu ketika menyahut seruan azan, maka boleh dapat pahala itu pula. Tapi kalau dia sebut pada waktu pagi dan petang, Allah Subhanahu wa taala meredainya. Semoga kita mendapat amal bersama, ya, zikir ini, dan kita mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi pagi ini kita dapat satu zikir, alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita ucapkannya dengan lisan,
dan hati kita sebagai tanda kita betul-betul menghayati apa yang kita ucapkan dan merealisasikan apa yang kita ucapkan, barulah tercapai maksud ataupun tujuan yang Nabi SAW sebut, kana haqqan 'alallahi ay yurdiyahu, maka menjadi hak ke atas Allah untuk meridai orang yang mengucap tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang penonton muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat lagi kita bersama dalam sesi kuliah secara dalam talian ya pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Jadi kita sambung perbahasan kita berkaitan dengan kitab Al-Azkar Al-Muntakhabu min Kalami Sayyidil Abrar karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih lagi berada dalam bab zikir pagi dan petang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut, "Waruwina fi sunani Abi Dawud bi isnadin jayyid lam yudha'ifhu an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Maksudnya, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan sanad yang jayyid dan beliau tidak mendhaifkannya. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu aw yumsi, Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk a'taqallahu rubu'uhu minan nar faman qalaha marratain a'taqallahu nisfahu minan nar wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'ihi fa in qalaha arba'an a'taqallahu ta'ala minan nar." Maksudnya, sesiapa yang mengucapkan ketika pagi atau petang, sesiapa yang mengucapkan ketika pagi atau petang, yakni doa ini yang bermaksud, "Ya Allah, sesungguhnya di pagi ini aku bersaksi kepadamu dan bersaksi juga kepada para malaikat pemikul arasy-Mu serta semua makhluk-makhluk-Mu bahawa Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah memerdekakan seperempatnya, ya, seperempat dirinya dari neraka. Dan sesiapa yang mengucapkannya sebanyak 2 kali, nescaya Allah memerdekakan setengahnya dari neraka. Sesiapa yang mengucapkan 3 kali, nescaya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan 3/4 dari dirinya dari neraka. Dan sesiapa yang mengucapkannya sebanyak 4 kali, nescaya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan dirinya, yakni orang yang membacanya itu, daripada neraka. Jadi ucap 4 kali bebas daripada neraka. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Dalam ucapan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, ya, waruwina fi sunanin Abi Dawud bi isnadin jayyid lam yudha'ifhu ataupun lam yudha'ifuhu.
Maksudnya Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis ini daripada kitab Sunan Abi Dawud dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik, dan beliau tidak mendhaifkan yang ini. Abu Dawud tu tidak mendhaifkan hadis ini. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitabnya Takhrijul Azkar bahawa menyifatkan sanad ini jayyid masih perlu ditimbangkan. Imam Abu Dawud tidak mendhaifkannya mungkin oleh kerana ada sanad yang lain. Ya, bukan kerana sanad hadis ini, kata Ibn Hajar. Ya, sanad yang lain yang diriwayatkan daripada Anas. Oleh itu, kata Ibn Hajar, aku katakan bahawa status hadis ini hasan. Ya, status hadis ini hasan. Jadi hadis ini tak ada masalah, boleh beramal dengannya insya-Allah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Berkaitan dengan ucapan Imam An-Nawawi bahawa Imam Abu Daud tidak mendhaifkannya, maka menunjukkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud apabila dalam masalah Abu Daud tidak mendhaifkannya ataupun tidak memberi nilai kepadanya, para ulama hadis mengatakan bahawa masa kata anhu, apa yang didiamkan oleh Abu Daud dalam kitabnya itu menunjukkan hadis itu salihun lil amal atau lil hujjah. Ya, hadis itu boleh digunakan untuk beramal ataupun berhujjah. Itu yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan risalah Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abi Daud itu menuju kepada ahli Makkah. Ya, baik. Lafaz ataupun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ushhiduka, maksudnya aku menjadikan engkau sebagai saksiku. Yani ushhiduka daripada perkataan al-ishhad, ya. Ushhiduka yani aku menjadikan engkau sebagai saksiku ya Allah. Yani saksikanlah ya Allah tentang pengakuanku dan ikrarku tentang keesaanmu sama ada dari segi hak penghambaan ataupun hak ketuhanan pada setiap pagi dan petang. Yani Allahumma inni ushhiduka, ya, Allahumma inni ushhiduka, ya Allah sesungguhnya aku menjadikan engkau saksi. Yani ya Allah saksikanlah aku bahawa aku berikrar, aku mengakui bahawa engkau adalah Tuhanku, engkau adalah sembahanku, dan engkau sahajalah Tuhan yang layak disembah. Itu pengakuan pada waktu pagi dan juga petang. Wa ushhidu hamalata arsyika, dan aku bersaksi kepada para malaikat ataupun para malaikat yang memikul arasy-Mu. Yakni mereka juga menjadi saksi kepadaku ya Allah, menjadi saksi untuk aku ya Allah bahawa tentang pengakuan itu. Jadi malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala ni, Allah berfirman dalam ayat Al-Quran iaitu surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Allah kata wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas kepala mereka. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata 8 malaikat pada hari itu menjunjung atas mereka. Maksudnya 8 saf daripada malaikat yang tidak diketahui jumlahnya, ya, jumlah mereka melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Demikian juga yang dikatakan oleh Ad-Dhahhak rahimahullah. Ya, Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata Allah Maha mengetahui berapa jumlah mereka, adakah 8 ataupun 8,000, wallahu a'lam. Ya, tentang firman wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan pada hari itu mereka malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala itu ada 8. Ya, 8 samaniyah. 8 tu kata Al-Hasan Al-Basri wallahu alam jumlahnya 8 ataupun 8,000 ataupun berapa itu wallahu alam, tidak disebutkan secara jelas. Wa malaikataka ataupun wa ushhidu Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu hamalata arsyika wa malaikatika wa malaikataka. Ya Allah, maksudnya aku menjadikan para malaikatmu juga ya sebagai saksi, malaikat-malaikat yang lain selain pemikul arasy tadi ni. Ini para malaikat adalah makhluk yang agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya. Iaitu malaikat, sifat mereka daripada cahaya. Ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal janni min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Maksudnya malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepadamu. Ya, itu yang dimaksudkan bahawa malaikat yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah makhluk yang hebat yang dicipta daripada cahaya.
Wa jami'a khalqika, ucapan dan sekalian makhlukmu adalah umum kepada khusus. Kita kata umum kepada khusus sebab apa? Sebab malaikat yang memikul arasy juga adalah makhluk Allah, dan malaikat-malaikat lain juga adalah makhluk Allah, dan semuanya itu adalah makhluk Allah. Tapi kat sini jami'a khalqika, semua makhlukmu, menunjukkan umum setelah menyebut secara khusus. Sebab apa menyebut secara khusus dahulu? Kerana di situ menunjukkan malaikat ada kedudukan dan ada kelebihan yang lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain dan seumpamanya, walaupun ada di sana khilaf di kalangan para ulama tentang hamba yang soleh dengan para malaikat. Wallahu alam, itu bukan tempat untuk kita bincang berkaitan dengan bab itu. Jadi fokus kita adalah maksud jami'a khalqika, iaitu semua sekalian makhlukmu. Aku menjadikan semua makhlukmu ini sebagai saksi tentang pengakuanku terhadap ketuhanan dan keesaanmu. Yang dimaksudkan di sini, pengkhususan malaikat di antara semua makhluk, kata para ulama, adalah menunjukkan bahawa para malaikat lebih utama daripada manusia ataupun sebahagian manusia, atau bahawa makamnya adalah makam persaksian, makam isyhad. Sedangkan malaikat itu lebih utama daripada lainnya dalam hal ini kerana mereka lebih dekat dengan Tuhan, ya, kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding makhluk-makhluk yang lain. Walaupun kalau dari segi kedudukan yang sebenar, para nabi dan para wali Allah sudah pasti mereka lebih dekat dengan Allah, lebih tinggi makamnya berbanding semua makhluk. Tetapi di sini maqamul isyhad, maqam persaksian, kata para ulama, adalah malaikat itu lebih adil, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam persaksian ini, iaitu Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika, ya Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika. Ya Allah, sesungguhnya pada waktu pagi ini aku menjadikan engkau saksiku, ya, dan malaikatnya memikulmu juga sebagai saksi, memikul arasy-Mu juga sebagai saksiku, malaikat-malaikat lain sebagai saksiku, dan seluruh sekalian makhluk ini sebagai saksi tentang pengakuanku bahawa annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta, bahawa engkaulah Allah yang tidak ada Tuhan yang benar dan berhak disembah melainkan engkau. Ya, engkaulah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak dan yang benar untuk disembah melainkan engkau. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan bahawa Muhammad adalah hamba-Mu dan rasul-Mu. Ya, dan Muhammad adalah hamba-Mu dan rasul-Mu. Sebab itu ucapan ini, sesiapa yang mengucapkan kalimah ini pada waktu pagi dan petang, ya, pada waktu pagi ataupun petang, maka kata Nabi SAW, a'taqallahu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskannya. A'taqallahu, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskannya. Yani pembebasan di sini ialah selamat dari kehinaan neraka. Itu yang dimaksudkan bebas di sini. Cuma Ibn Allan rahimahullah, ya, Ibn Allan rahimahullah ketika menghuraikan kalimah a'taqallahu rubu'uhu minan nar, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala membebaskannya 1/4, ya, 1/4 daripada neraka, dan sehingga ke akhirnya kata Ibn Allan, Ibnul Imad fi Kashfil Asrar amma khafiya minal inkar, Ibnul Imad berkata di dalam kitab beliau Kashful Asrar amma khafiya minal inkar, tentang mal hikmatu ala tartibil itqu, mal hikmatu ala tartibil itqi ala qawli dhalika 4 marrat, tentang hikmah ataupun apa maksud Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tartib, menyebut 4 kali ini, iaitu kalau sesiapa yang ucap sekali dibebaskan daripada 1/4, kemudian dibebaskan daripada setengah dan 3/4, dan kalau 4 kali barulah dibebaskan seluruh tubuh badannya daripada api neraka itu. Kata Al-Imad, ataupun Ibnul Imad, qila li annahu ushhidullah wa hamalata arshuhu wa malaikatahu wa jami'a khalqahu fa'ataqallahu bi syahadati kulli syahidin rubu'uhu wa hadha kama anna al-insan yahdiru damahu, ya, idza syahida alaihi arba'atun fi zina kadzalika ya'simullahi daman
ya'simullahu damu hadza minan nari idza syahida arba'atu ala imani. Maksudnya dikatakan, yang disebutkan di sini bahawa kerana sesungguhnya seseorang itu dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala saksi, bersaksikan dengan Allah, dengan para pemikul arasy Allah dan malaikat-malaikat lain dan semua makhluk-makhluk. Jadi 4 benda ni, maka setiap satu menjadi pembebasan dia untuk bebaskan dia daripada api neraka. Sebagaimana kemudian dikiaskan dengan sebagaimana kalau seseorang itu disaksikan tentang keimanannya, ya, tentang kesuciannya, kalau dia tidak berzina maka digugurkan kes dia, kes qisas ke atas ataupun kes hudud ke atas seseorang yang berzina itu. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Imad dalam kitab beliau. Dan ada juga pendapat yang lain yang mengatakan, ya, Ibnu Allan mengatakan waqala ba'dul asyakh takriruhu hadhil kalimat arba'u marrat yablughu hurufuha 360 harfan. Ulang kalimah ini, ya, ucapan ini Allahumma inni asbahtu ushiduka sampai ke akhir zikir itu sebanyak 4 kali ini, maka akan mencapai, ya, jumlah huruf tersebut 360 huruf. Dan kata beliau wa banu adam murakkabun min 360 adwan. Dan dalam tubuh anak Adam itu tersusun ataupun mempunyai, ya, 360 anggota. Maka fa'ataqallahu minhu bikulli harfin minha adwan. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap huruf yang dia baca itu satu anggota daripada anggota-anggotanya. Jadi kalau dia kata, dia ucapkan sekali, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia 1/4. Ya, kalau dia ucap sampai habis 4 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan semuanya, ya, iaitu 360 anggota itu bersamaan dengan 360 huruf. Cuma Ibn Allan kata apa? Innama yakunu ala riwayatil ukhra wa hiya antallahu la ilaha illa anta. Ya, itu berdasarkan riwayat yang lain, iaitu tak ada alladhi, iaitu dengan ucapan Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa, ya, annaka antallah la ilaha illa anta. Tak ada annaka antallahu allazi la ilaha illa anta. Kalau tambah dengan riwayat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi di sini, ialah lebih lagi lah, ya, lebih daripada 360 huruf tadi ni. Baik. Kemudian Ibn Allan membuatkan kesimpulan. Maksudnya apa? Wala'alla min hikmati dhalika anna iddati kalimati dzikri ay bi ziyadati wahdaka la syarika lak 24 adad as-sa'at. Kalau tambah dengan lafaz, ya, annaka antallah wahdaka la syarika lak lagi, maka dia menjadi 24, ya, 24 jumlah ataupun bersamaan dengan 24 jam. Jadi maksudnya setiap hari, satu hari satu malam itu, setiap kalimah itu akan memberikan penghapusan dosa ataupun pembebasan daripada api neraka, kerana manusia ini dalam 24 jam itu melakukan pelbagai perkara-perkara yang tidak sepatutnya yang dia lakukan. Maka dengan mengucapkan lafaz ini, Allah Subhanahu wa taala berikan pembebasan kepadanya. Beliau sebut di sini panjang, iaitu beliau katakan, ya, al-waqi'atu fil laili wan nahar fatakunu kullu kalimatin mukaffaratun likulli ma janahu fi kulli sa'atin aw yuqalu al-itqu lin-nafsi min mubiqatil mukhalafatin nashi'a 'anil hawa wa waswasatis syaitan. Maksudnya dalam 24 jam tu, ya, dalam 24 jam tu kebanyakan manusia ini terjebak dengan perkara-perkara yang membinasakannya dari segi melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang timbul daripada hawa nafsunya ataupun godaan syaitan. Dan syaitan ni mengalir di dalam urat-urat darah anak Adam, ya, untuk apa? Untuk melakukan perbuatan dosa. Yang ni menggalak ataupun menjerumuskan manusia itu melakukan perbuatan dosa. Dan antara sebab manusia terjerumus dalam perbuatan dosa adalah, ya, tercetusnya daripada godaan syaitan ataupun tercetusnya daripada nafsu-nafsu yang jahat yang ada pada diri manusia itu. Jadi jumlah 24 tadi ni, 4 kali, kata ucapan 4 kali tadi ni, iaitu mengucapkan sebanyak 4 kali tadi ni, ialah untuk menghapuskan segala kesan
setiap satu menghapuskan satu kesan yang buruk, ya, daripada 24 jam tadi ni, ya, menghapuskan setiap kesan yang buruk daripada tindak tanduk manusia yang melakukan perbuatan yang tidak baik-baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, kesimpulannya, sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah setiap pagi ataupun petang kita ucapkan Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallah. Maka Nabi SAW beritahu Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia daripada api neraka jika dia ucapkan dia 4 kali, ya, dalam sehari, dalam pagi 4 kali, petang 4 kali. Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia daripada api neraka. Yani itulah kebebasan yang sangat-sangat yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kerana kalau kita buat amalan yang banyak, kita buat kerja yang hebat, tapi kita tak dapat bebas daripada api neraka, maka rugilah kita. Jadi ini ada antara lafaz yang sangat-sangat singkat, yang sangat-sangat mudah untuk kita ucapkan, tapi memberi jaminan kepada kita untuk kita bebas daripada azab neraka yang betapa pedih dan betapa sakitnya, dan na'udzubillahi min zalik. Jadi kita minta jauhlah daripada azab neraka, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yang menjadi, orang kata apa, untuk menjadikan perisai kita dengan api neraka ni adalah dengan ucapkan zikir ini, baca zikir ini setiap pagi dan petang. Maka insya-Allah ia akan terpelihara diri kita, dan paling utama juga menjadi perisai bagi kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ni. Ya, dengan kita meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan yang Allah murka, maka itu antara perisai yang utama untuk memelihara kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan taqwa, ya, meninggalkan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Baik muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil lagi satu zikir. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Warwina fi Sunan Abi Dawud bi isnadin jayyid lam yudha'ifhu an Abdullah bin Ghannam al-Bayadi as-sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Maksudnya telah diriwayatkan kepada kami sebuah hadis di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang jayyid dan beliau tidak mendhaifkannya. Daripada Abdullah ibn Ghannam al-Bayadi, beliau adalah seorang sahabat. Ya, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakas syukr." faqad adda syukra yaumih wa man qala mithla dhalika hina yumsi faqad adda syukra lailatih. Maksudnya kata Nabi, sesiapa yang mengucapkan doa berikut ketika pagi dan petang, ketika waktu pagi, Allahumma ma asbahabi, yang bermaksud ya Allah, tidak ada suatu nikmat pun yang aku perolehi di pagi ini melainkan darimu semata-mata. Tiada sekutu bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Kata Nabi, bererti dia telah menunaikan rasa syukurnya di hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkannya ketika petang, bererti dia telah menunaikan syukurnya di malam itu. Maksudnya kalau dia ucap pada waktu pagi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakas syukr. Ya, itu untuk pagi. Kalau petang, Allahumma ma amsa bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakas syukru. Ya, itu yang disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud. Maka kalau dia ucap waktu pada pagi, kata Nabi SAW, dia telah merealisasikan kesyukurannya kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi tersebut. Dan kalau dia mengucapkan pada waktu petang, maka dia telah melaksanakan kesyukurannya ataupun merealisasikan kesyukurannya itu pada waktu malamnya. Sama juga Imam An-Nawawi sebut yang sama, lebih kurang dalam hadis ini seperti mana hadis yang sebelum ni. Beliau kata Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang baik dan beliau tidak mendhaifkannya. Syekh Al-Arnaud rahimahullah, beliau menhasankan hadis ini. Beliau kata hadis ini adalah hasan. Ya, beliau kata hadis ini adalah hasan. Jadi tak ada masalah dari segi amal terhadap hadis ini. Baik. Lafaz Allahumma ma asbaha bi, ya Allah,
tidaklah pada waktu pagi ini aku dapat nikmat ataupun aku menikmati kenikmatan, ya, yang aku terima nikmatnya, melainkan daripada engkau semata-mata. Ya, maksudnya apa-apa yang mengiringiku berupa kenikmatan dan kebaikan, semuanya itu daripada engkau. Faminka adalah dari engkau, maksudnya dari engkau sahaja ya Allah, daripadamu sahaja dan daripada kurniaanmu sahaja. Wahdaka, maha esa engkau. Yani di sini penegasan semata-mata engkau sahaja yang mengurniakan segala nikmat. La syarikalak, ya, tak ada yang menyekutumu dalam memberikan nikmat dan memberikan kesihatan, memberikan kebaikan kepadaku ya Allah. Hanya engkau semata-mata. Sebab itu, ya, pada pagi ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut dalam ayat Al-Quran surah An-Nahl tentang kurniaan nikmat yang Allah beri itu. Allah kata wama bikum min ni'matin faminallah, ya, wama bikum min ni'matin faminallah, dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu maka adalah ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sahaja kita dapat bangun pagi dengan sihat, pada malam kita dapat menikmati makan, ya, kita dapat pelbagai nikmat, itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Syekh At-Tibi rahimahullah ketika mengulaskan zikir ini, ya, berkaitan dengan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarikalak, dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat Imam An-Nawawi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarikalak, daripadamu, ya. Maksudnya kata At-Tibi ni, maksudnya ay inni a'tarifu bi anna kullin ni'am al-hasilah al-wasilah min ibtida'il hayati ila intihai dukhulil jannah faminka wahdak fa'auzi'ni an aquma bi syukriha wa la ashkuru ghairaka fiha. Kata Al-Tibi, maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku akui dan aku ikrar bahawa segala nikmat yang aku kecapi secara berterusan sejak awal kehidupanku sehinggalah aku dapat masuk syurga ya Allah, ya, semuanya itu adalah daripadamu semata-mata. Oleh itu kurniakanlah kepadaku kekuatan untuk merealisasikan kesyukuran atas nikmat ini hanya padamu, bukan syukur kepada selainmu. Itu yang disebutkan oleh At-Tibi. Maksudnya nikmat yang kita kecapi maka daripada Allah. Oleh itu ya Allah, kurniakan aku kekuatan untuk bersyukur hanya kepadamu, bukan bersyukur kepada selainmu. Falakal hamdu walakas syukru, maka bagimu segala puji-pujian dan bagimu segala kesyukuran. Yani dari sekalian makhluk. Ya, dengan kata lain, bagimu segala puji dengan lisanku terhadap apa yang telah engkau berikan. Begitu juga bagimu segala kesyukuran dengan semua anggota tubuh badanku terhadap apa yang telah engkau kurniakan kepadaku. Yani gabungan antara puji-pujian dengan kesyukuran, ya, adalah kerana, kata para ulama, kerana pujian itu merupakan penghulu kesyukuran dan kesyukuran adalah penyebab adanya tambahan nikmat di atas nikmat. Ya, kalau sesiapa yang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, menunjukkan ia adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan lisannya ataupun dengan anggota tubuh badannya. Bila dia bersyukur, itu adalah antara sebab akan tambah nikmat ke atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ya, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan kepadamu nikmatku. Ya, bahkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajipan. Wajib ke atas setiap hamba untuk dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah washkuru li wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, bahkan kesyukuran itu faedah ataupun manfaatnya akan kembali kepada orang yang bersyukur itu sendiri. Kalau kita ni orang yang bersyukur, maka kitalah orang yang beruntung. Kalau kita orang yang kufur, tak ada masalah pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak ada masalah, keagungan kebesaran Allah tak terjejas pun kalau kita tak syukur sekalipun. Tapi kalau kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan, berikan manfaat. Tapi kalau kita kufur, kita yang akan mendapat padahnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-12. Ya, Allah sebut wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid.
Dan sesungguhnya kami telah memberi, kata Allah, dan sesiapa yang syukur, ya, sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi kesyukuran itu kembali faedahnya kepada orang yang bersyukur. Oleh sebab itu kita minta supaya kita ni mendapat kesyukuran. Sebab itu kata para ulama, antaranya Ibn Allan mengatakan, qauluhu faqad adda syukra lailati hadza yadullu ala anna syukra huwa al-i'tirafi bil mun'im al-haqiqi. Ya, ini menunjukkan bahawa kata Nabi SAW, sesiapa yang mengucapkan lafaz itu pada waktu pagi ataupun waktu petang, maka dia telah melaksanakan, menunaikan kesyukurannya pada waktu pagi ataupun petangnya itu. Kata beliau bahawa menunjukkan ini adalah kesyukuran itu adalah pengiktirafan ataupun pengakuan terhadap orang yang memberikan nikmat, iaitu Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Ya, sama ada nikmat itu kecil ataupun besar, secara sempurna ataupun mungkin kurang sempurna bagi kita, tetapi yang paling penting adalah untuk kita mensyukuri nikmatnya dengan untuk kita mendapat keridhaannya. Sebab itu Syekh Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, ya, wa fil hadithi fadilatun azimah, ya, haitsu takunu ta'diyatu wajibus syukru bi hadhihi al-alfaz al-yasirah al-qalilah. Dalam hadis ini mempunyai fadilat yang besar, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya dengan mengucapkan kalimah yang singkat, yang pendek, tetapi telah mencapai matlamat kesyukuran. Demi Allah, kita tak dapat hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita betapa banyak. Allah kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah kepada kamu, kamu tak akan mampu menghitungnya. Nak syukur nikmat Allah secara keseluruhan tak mampu, tapi Nabi SAW berikan panduan untuk kita melaksana dan merealisasikan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla hanya dengan membaca lafaz doa yang ma'thur ini. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ataupun zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita sentiasa mengucap syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tak pernah renggang lidah kita daripada mengucap puji-pujian dan syukur kepada Allah, kita tak terlaksana pun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hadis yang mulia ini, lafaz yang singkat, ya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, ya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakas syukr. Pendek saja. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakas syukru. Kata Nabi, kalau kita ucap pada waktu pagi, kita telah terlaksana kesyukuran kita kepada Allah pada hari tersebut. Kalau ucap pada waktu petang, kita terlaksana kesyukuran kita kepada Allah pada malam tersebut. Jadi sama-samalah kita amalkan zikir ini pada pagi dan petang supaya kita tergolong di kalangan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah sentiasa kekalkan nikmat yang ada pada kita dan Allah tambahkan lagi nikmat yang baik-baik kepada kita. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa setakat itu dulu pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkatan dalam kehidupan kita. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.